السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم يا عليم يا رحمن، علمنا القرآن، علمنا البيان، علمنا التأويل، وفقهنا في الدين، وادخلنا في عبادك المخلصين المهتدين، واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المقربين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Suratu Al-Maidah ayat yang ke-67 dah insyaallah taala dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك
ربك طغيانا ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. Alhamdulillah, 5 keratan ayat Allah dapat kita membaca daripada suratul Maidah dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir, ialah yang sentiasa bersama kita menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu dan amal salah kepada sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasul dia, memerintah supaya menyampaikan wahyu-wahyu yang diturun kepadanya daripada Allah tu. Jangan dia tu susuk. Ya ayyuhar rasul, Rasul. Ini adalah satu panggilan yang jaga-jaga Allah Ta'ala guna panggil ya ayyuhar rasul. Apabila dia panggil ya ayyuhar rasul tu, bagi khusus kepada rasulnya itu balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikanlah bagai atau ayat-ayat yang diturun kepada engkau daripada Tuhan engkau. So Rasul itu menyampaikan ayat-ayat Allah yang diturun kepadanya. Wala pedah, wala pahit, wala panah, wala nak
membawa kepada orang tu lawan deraka, kadang-kadang bawa dah pecah lah keluarga, tak ada menjadi sebab kepada Rasul tu nak tidak menyampaikan ma unzila ilaihi min rabbih. Kewajipan Rasul tu apabila diturunkan wahyu kena menyampaikan kepada orang. Siapa dia mari duk cerita pula besar lagi, dia kata kalulah Rasul tu tak menyampai, wa illam taf'al, kalau kamu tak buat, fama ballaghta risalatah, maka kamu tidak menyampaikan risalah Allah, kamu tak menyampaikan amanah Allah. Bukan Rasul lah kalau belah tu. Rasul ni mana utusan yang kerja dia besarnya dua perkara, itu menerima dan menyampaikan ajaran Allah dalam bentuk perkataan dan contoh perbuatan kepada manusia. Jadi kalau kamu tu tidak menyampaikan, maka bagaimana nak jadi? Bukan Rasul lah. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Dia kecak dengan Nabi setara tu sakit dah Nabi. Dia kecak dengan Nabi, bukan kecak lapis fuak ita ni fuak bahasa lain. Kecak dengan orang Ju, kecak dengan orang reti kata gapo kewajipan dia. Nabi SAW ni bukan sebagai orang royak sikit ya reti dah Nabi. Lalu dia kecak bahasa mana dengan Nabi? Dia kata wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Ya ayatnya tu ya. Tak ada kata nak turun azab atas kepala, ya dak erti lah. Apabila kamu tak buat, tak menyampaikan risalah Allah Taala turun padamu, maka kamu tidak menyampaikan risalah Allah. Situ sengat dah Nabi, sakit dah, susah dah. Sabar tu Nabi duk serabut. Allah Taala tahu hati Nabi. Allah Ta'ala tahu hati Nabi tu. Ni lah ia takut sekali. Ma ballaghta risalatah ni ia takut sekali. Sebab kerja Nabi ni iaitu tablighkan risalah Allah. Kewajipan Nabi itu sidik, amanah, tabligh, fatanah. Okey. Tu jadi kewajipan Nabi. Boleh kamu tidak menyampaikan ajaran Allah? Tak boleh jadi baiklah tu. Nabi Allah Ta'ala hukum kata ya tu tak menyampaikan ajaran Allah tu berat Nabi. Bagi Nabi satu hukum yang berat. Kita nampak cerah-cerah ya kata belah tu dah. Bagi kita orang besing Tamadan ni, orang kecek lah tu wasa cerah-cerah. Boleh nak keras sikit lagi. Ya keras-keras ni bertengok orang besing ni kecek setara ni keras lah tu. Orang bahasa lain, kacak bahasa lain tu lembut dah. Habis tu lah. Batu ni kacak kan Nabi, jangan lupa ya ayuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Allah, berat benar lah ni. Siti Aisyah dia kata, "Lau kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam katiman syai'an minal Qur'an lakatama hadhil ayah." Kalaulah Allah Taala, kalaulah Nabi itu peseng orang yang biasa susu ayat Quran supaya dengan puak Syiah duk faham kata Quran Nabi ni hak tu baik orang tak cukup, Nabi duk susuk lagi. Lakatama nasyadiatu susu akan ini ayat-ayat mana? Wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhsha. Buku dia tu hati dia Allah Taala pecah hati dia tu. Dia duk nak ke Zainab. Zainab bekas isteri Zaid. Bercerai pada Zainab, hati dia tu duk wasa ambil kat aku lah supaya aku buat contoh katanya. Zaid ni bukan anak aku, Zainab bukan menantu aku. Jadi ia tak gamuk nak ayat tu. Benda lah tu malu lah dah nak ayat orang dah. Nak kau retina ni. Ya kata Siti Aisyah kata kalau tak kedai apa dia
Nabi ni pese-pese orang biasa boleh susukkan sebahagian pada ayat Quran tu ke dia susuk cerak ayat ni kata. Sebab malu dia. Allah Taala kata mung ni duk susuk dalam hati kamu bagi Allah Taala nak royak kepada orang kata mung ni duk nak pada Zainab. Ambil gilah. Tak ada apa menikah dengan Zainab. Wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhshah. Tu dia. Ya, bagalah ni Nabi tak usah orang tahu lah dalam hati dia. Tapi Allah Taala buka. Jadi malulah. Tapi malu ni tujuan jadi syariat. Bukan malu nak jadi nabi tu tak juruh. Nak kau orang tina tak ada tak juruh. Orang jatuh nak kau orang tina nak kau jatuh. Bagai tu tak ada tak juruh. Tapi orang panggil bagai hak sulit orang tak sewi tahu bagai tu kau orang dah. Allah Taala ni buka situ. Tu kalau ya biasa orang katuk kak, ya katuk ayat ni ya tak tahu. Tapi Allah Taala tak katuk ya baca orang dengar. Kena atas kepala dia sendiri pun dia gitu sengar gitu ya. Sengar tujuan nak jadi syariat katanya natu anak pesepera ni tak ada jadi mahram dengan tua pera. Tu yang nak royak gitu, nak buat satu kaedah. Kalau orang-orang Arab zaman dulu ada tu haram. Royak zaman dulu. Jadi Islam hari mukhaliful al-musyrikin. Wallahu ya'simuka minan nas. Tengok perakan takut Nabi takut nak buat nak baca ayat Quran ke orang. Ayat-ayat bahasa kata ke demo, ayat-ayat bahasa sindir ke demo, ayat bahasa hukum gitu hukum gini menyalahi dengan hak tabiat orang musyrikin Mekah. Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala tu menjaga kamu daripada manusia. Siapalah risalahku? Muntah saya takutlah kepada orang nak murid kamu, aku jaga mu, aku tolong mu, aku sokong mu, aku tepih mu daripada musuh-musuh hak nak buat nyanyi kamu, nak buat zalim kepada mu, buat kacau kamu. Itu sedak dia tu. Kita pun kata ulama, bila orang itu benar-benar memperjuangkan kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam, maka Allah Ta'ala tu menjaga dia daripada rusuhan manusia. Sekadar dia yang orang tak ada maksum. Nabi ni maksum. Allah Ta'ala jaga dia pada kerana dia tu maksum. Maksum ni makna terpelihara. Terpelihara bukan sekadar daripada dosa, tapi terpelihara pula daripada orang-orang yang buat jahat. Maksum daripada dosa, maksum daripada angkara-angkara orang nak buat masalah dengan dia tu tak jaya. Kalau kacau nak buat tak jaya. Itu makna maksum. Wallahu ya'simuka minan nas. Ya'simuka minan nas ini makna katanya kejahatan orang nak buat kacau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu ya royak dalam ayat tu lah yang kata innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak beri hidayah akan orang-orang kafir, kaum kafir yang tak beri hidayah. Mu menyapa je Allah Taala, hidayah tak ada tangan mu. Hidayah tangan aku. Mu menyapa aku buka jalan. Mu menyampai aku katuk jalan. Siapa? Tapi mu boleh pahala menyampai. Wajib perasa bukan hidayah kau orang. Ya bagi dah sini. Wajib perasa wa ma 'alaika illa al-balaghul mubin. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wajib perasa menyampai, wajib Allah ni ialah ataupun kuasa Allah ialah berhidayah, bukan kuasa Rasul berhidayah. Patut kafir tu tak berhidayah. Mung dakwah gi senyana tak apa, boleh pahala kamu. Jadi orang kita tahu kata ada jalan apa hidayah pun patut mesti kita dakwah juga. Kewajipan menyampaikan ajar Allah ni kepada semua orang Islam dan kafir. Kalau kita tengok pada ayat ni. Kewajipan menyampaikan ajar Allah ni kepada semua orang Islam dan kafir. Sama ada mu berasa kata dia tu nak beriman atau tak, kewajipanmu ialah menyampaikan ajar Allah Ta'ala. Kita sepatu
Tengok Musa, izhab ila fir'auna innahu tagha. Musa, padahal Tuhan tahu dah kata Fir'aun tak akan masuk Islam, Tuhan tahu. Tapi apa yang suruh pergi? Sebab kerja Nabi kena pergi menyampai ajar Allah kepada orang. Walaupun Allah Ta'ala tahu kata Fir'aun tak akan masuk Islam, kecuali pada nyawa duduk dah halkang, waktu duduk dah laut gelok-gelok dah tu ya berimeh yang tidak manfaat lah oleh email dia lah. Tak ada faedah ya berimeh, tapi berimeh agak akhir ya. Supaya nak iqamatul hujjati 'alal kuffar. Nah, iqamatul hujjah ke atas dia. Kita dakwah kafir ni, kita panggil kafir orang kafir, kita panggil gitu tu iqamatul hujjati 'alai. Nah, adapun dia nak masuk Islam tak masuk Islam, duk tengok pada hidayah Allah. Allah Ta'ala ayat dah, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Orang kafir tu cik Allah Ta'ala tak hidayah dia. Kalau Allah Ta'ala hidayah, maka masuk Islam ya. Tak ada kafir dah. La ilaha illallah. Satunya nak beza di antara kewajipan Allah dan kewajipan Nabi. Duanya nak kata kewajipan Nabi ialah menyampaikan, menyeluruhkan penyampaian ayat Allah kepada manusia, tak kira Islam dan kafir. Kewajipan Nabi itulah tu. Nah, Allah Ta'ala dia ada kuasa nak hidayah pada siapa, tak usah hidayah pada siapa. La ilaha illallah. Sebab itulah Allah Ta'ala, Nabi tu dia takut sangat benar-benar lah ni siapa pada Hajjatul Wada' tu kan. Nah, orang lebih kurang dalam 100 lebih ribu tu, 100 ribu lebih. Nah, Hajjatul Wada' tu. Nah, kata setengahnya 100 apa dia 44 ribu, kata setengah 124 ribu. Dia gapa dia tanya, hei umatku, apa mu nak kata kamu akan disoal oleh Allah mengenai aku, apa mu nak kata mengenai aku? Menurut ayat aku ni berjalan kewajipan ke tak? Fama antum qailu qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Kami mensaksi, kami atas nama umatmu ni menyaksi, naik saksi kata mu ni telah menyampai ajar Allah, telah menunai kewajipan kamu dan telah nasihat kepada umatmu. Itu haji wada'. Nah, lalu tu Allah Ta'ala, Nabi pun berdoa, Allahumma hal ballagh, Allahumma hal ballaghtu. Tuhanku, adakah aku telah menyampai dah setara ni? Takut aku ni masuk dalam arti kata fama ballaghta risalatah. Takut aku masuk dah tu. Hal ballaghtu setara ni. Umat aku menyaksi belaka, kata aku menyampai belaka dah. Setara ni boleh lagi Allahumma hal ballaghtu. Allah katanya, Allah Ta'ala jawab, ya laqad ballaghta. Kamu telah menyampai ajar Allah Ta'ala dah. Kewajipan kita ulama warasatul anbiya tu, ulama hak pesaing warasatul anbiya tu, warasah dia ialah Quran ni, kena menyampai Quran. Nabi pun katalah hadis sahih dia, ballighu anni walau ayah, sampai olehmu dari aku ni walau satu ayat pun kena menyampai kau. Kita tahu satu ayat, siapa? Qul huwallahu ahad. Siapa qul huwallahu ahad kepada anak cucu kita? Gitulah. Walau ayatan, ya tak ada kata walau hadisan, tak ada kata walau hukman, tak ada. Tak ada kata walau gapada ilm, walau hikmatan wahidatan, tak. Walau ayatan. Tanda kata hak yang wajib kita menyampai pada umat itu ialah Quran. Bukan wicai manusia. Saya wasas kabut halu sampai sini ni. Mula nak telajak makan kepala dia mahluk. Hak wajibnya balag tabligh kitanya, ulama-ulama wajib tabligh ayatullah kepada manusia. Menyampaikan ayat Allah kepada manusia. Bukan wicai manusia dak. Bukan hukum hakam sekadar tu dak. Tidak mencukupi kalau kita nak jadi ulama warasatul anbiya sekadar kita menyampaikan hukum hakam sikit-sikit, tidak menyampaikan ayatullah, baca ayat Allah kepada manusia dengar, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah
itu kewajipan orang ulama yang yang dia anggap sebagai warasatul anbiya. Hei ulama, itulah kewajipan kamu. Nah, mudah-mudahan kamu diberi taufik oleh Allah untuk menyampaikan ayat-ayatnya semuanya 6,000 ayat lebih kepada manusia. Balligh ma unzila ilaika min rabbik. Nabi sampai semua ayat 3,000 ayat lebih Nabi menyampaikan belaka dengan perbuatannya. Sebagai contoh, kita ulama kena menyampaikan semua ayat Allah kepada manusia dengan segala perbuatan dan contoh yang baik menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita beriman pada ayat Allah ni. Nah, beriman pada ayat Allah ni tu maknalah tu. Insya-Allah taala dah. Tapi bukan makna bahawa kita menyampaikan orang masjid Islam belaka dak. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Lepas tu minta doa pada Allah Taala. Belum ada tu ayat ni katanya Nabi tu orang duk jaga dia. Jaga bodyguard lah. Bodyguard dia, yang ada guard dia. Nah, untuk jaga dia. Waktu ayat ni Nabi kata kepada dia, kepada puak tu, dia kata, tak usah jagalah dia. Nah, tak usah jagalah dia. Dia ni sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kata kepada orang, ya ayuhan nas, ada jaga dia lah. Nah, insarifu faqad asamanillahu azza wa jal. Allah sedap sungguh dia berimeh. Gilah puakmu, tak sama hidup tunggu aku lah. Allah Ta'ala jaga dah aku. Itu ini katanya maksus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun umat dia tu kena kira-kira lah, sebab umat dia tak ada maksum. Nah, Allah Ta'ala jaga hamba dia menurut dosa pahala dia. Bila dia orang dosa banyak, Allah Ta'ala jaga sekadar pahala dia tu. Nabi tak dosa, Allah Ta'ala jaga 100% lah dia. Bila orang berdosa, maka jaga sekadar ya lah. Tapi insya-Allah terkawal lebih pada orang tak berdosa, orang berdosa banyak. Orang kafir, orang yang tidak mendekati Allah langsung, Allah Ta'ala kawal orang mukmin. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sungguhnya Allah tu selalu mempertahankan orang-orang yang beriman daripada bala takwa yang banyak. Qul ya ahlal kitab, kata oleh Muhammad ni masuk dalam tabligh ayat belakang. Nah, tabligh ayat belakang. La ilaha. Ya ahlal kitab, hei ahlul kitab. Tak nak kata hei Yahudi, hei Nasara, dak. Hei orang takjuh, dak. Ya ahlul kitab. Hormat Nabi kepada puak-puak lawan dia, Yahudi Nasara yang lawan dia. Dia panggil ya ahlul kitab. Satunya hormat, duanya nak uya sedar kata puakmu ni kan, duk lawan aku, mu ada kitab apa tak baca molek kitabmu. Sepatutnya belah tu lah Nabi tu. Sepatutnya baca molek lah kitab kamu tu. Nah, lastum ala syai'in, tidaklah kamu tu di atas sesuatu perkara, mu tak ada lebih apa kali, hatta tuqimut Taurat wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum, sehingga kamu menjalankan hukum hakam Taurat dan Injil dan barang yang diturun kepada kamu dari Tuhan kamu. Tu barulah mung ada makna. Mung duk dakwa atau mung orang dulu mung lupi lah ya ni. Agama dulu dia bukan. Allah Ta'ala turun kitab Taurat dulu pada Injil, Injil dulu pada Quran. Orang dulu ni buku dulu ke dia ni cacuk benar ada dunia ni. Nah, yang mari nak cacuk sangat masa dulu ke dia, tua muda. Nah, lalu itulah Allah Ta'ala suruh juruh dengan orang tua. Panggil ya ahlal kitab, hei pak cik, hei baba, hei tok guru, hei orang yang dimuliai oleh Allah. Ya, kita katalah lah-lahnya. Jangan duk wak nampak ya tak ya kepada dia bila dia orang lebih tua pada kita. Kena hormat.
Ya ahlal kitab lastum ala syai'in, mung tak ada gapo pun hingga mu mendirikan hukum Taurat dan Injil dan ajaran-ajaran Allah diturunkan pada kamu daripada Tuhan kamu hak melalui aku ni pun. Semua tu ma anzala rabbukum, bagi hak Tuhan kamu turun belaka. Ma unzila ilaikum min rabbikum laka, Taurat ma unzila ilaikum min rabbikum, Injil ma unzila ilaikum min rabbikum, Quran ma unzila ilaikum min rabbikum. Jala bagi tu barulah mung ada makna. Cerdik mung ni cerdik boleh tupai. Ilmu kamu ni ilmu adalah faedah. Kalau ada ilmu mung duk menetai bagi dari Quran, tak ada faedah benalah tu dah. Tengok ya kecek biasa ada akal secara hujah yang mantiki wa alasan yang boleh diterima oleh akal. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. Allah, takutnya bagian ni bagian sungguh, tapi tak ada siapa tahu malaikat Allah bagian ni. Dan jadi bertambah degil dan kufur lah kepada orang-orang, kepada kebanyakan daripada puak-puak ahli Taurat, ahli Injil, ahli kitab tu, oleh ma unzila ilaika min rabbik, oleh ayat Quran yang diturun kepada kamu dari Tuhanmu. Kebanyakan mereka itu bertambah degil dan kufur. Padahal ayat molek dak turun Quran molek, tapi dia percaya. Sebab dia tu cemar dalam hati. Maka bertambah tughyanan, bertambah kufran dengan sebab turunnya ma unzila ilaika hai Muhammad kepadamu min rabbik, daripada Tuhanmu. Takutnya sini, hei orang-orang yang tua, hei orang-orang yang berasa kata dia awuso, janganlah kita tu duk pegang kepada awuso dengan tidak ambil fikir tilik kepada gapo faedah awuso kita. Awuso kita faedahnya lebih kenal ajaran Allah dari Rasul lebih pada orang muda, tak apa. Kalulah orang lebih muda pada kita lebih faham ajaran Allah dan Rasul, kita kena hormat kepada orang yang memahami ajaran Allah dan Rasul. Sebab yang pentingnya bukanlah ahli kitab, yang pentingnya bukan ilmu, yang pentingnya tuqimut Taurat wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Itu penting. Menjalankan ajaran Allah tu penting. Bukan duk senguan kata kita ni orang zaman dulu, orang tua, orang gapo. Kita ahli kitab, kita ada Taurat, kita ada Injil, kita pandai nulis, kita pandai baca. Muhammad tak pandai baca, tak pandai nulis. Tak boleh buat banilah tu, tak boleh, tak kena lah tu. Tu jaga malak tu. Jaga malak benalah ni. Kita pun serio bila kita jadi orang tua, kita takut jadi budak-budak wari bagi betul-betul pada hak kita ni enggak. Kita rasa tak sedengar dia dengan sahabat kita orang tua. Tu silap molek. Silap. Tua muda tidak menjadi masalah. Tapi dalam Islam orang muda kena hormat pada orang tua. Orang tua kena kesia belah pada orang muda, tu dalam Islam. Bukan tak ada makna. Tapi segi benar dan salah, tua tak ada memberi arti kata bahawa tua tu benar, bahawa muda tu salah. Tak. Bukanlah tu. Tu kena baik. Begitu ya perbanding ni Allah Taala hikmat nak jadi adanya puak Yahudi dan Nasara belum pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab benda ni banyak saka-saka iblis mari duk tanah dalam hati manusia. Saka iblis buku tua muda tak ada baru kan. Dia pakat sembah sujud demo sutai langit. Nak murid selalulah iblis. Dia duk lama, jurus lama. Puak-puak malaikat tak rajin sujud ke dia siapa akan sutai langit. Jadi bawa mari ada ni pakat sujud belakang ke dia. Gapalah ni budak peh. Itulah yang murid sungguh. Itulah temu yang cacuk bukan gapo, teknik yang cacuk ni. Hak sungguhnya kufur pada Allah tu. Tu baik gambar teknik. Teknik tu gambar ya. Takutnya kita kau bertambah kufur. Bagi kau malak mai kau jadi gelap. Kau rebuh pelita, kau gelak kita.
Kano gitu. Kau pelita mari, kau gelak kita. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Tak jauh daripada bala, ya Allah, jauh. Itulah bala. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Bertambah degil dan bertambah kufur. Kalau gitu, Muhammad, fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Maka jangan kamu duk berasa duka cita ke atas orang-orang kafir. Nabi Muhammad ni nak ayat atas hati ya berjuh. Orang tak beriman ya duka cita sia. Tetapi Allah tak kena penyakit duka cita. Terutama orang-orang. Abu Talib ya tak ada arah lah. Ya boleh nak Abu Talib masuk Islam lah dia. Tak masuk. Jadi duka cita. Lalu Allah Ta'ala kata wala fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Mu jangan duka cita, kerana duka cita tu menserabut hati mu. Penyakit duka cita penyakit negatif yang melemahkan hati lah kerja. Sebab itulah dalam Islam tu doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Tak say daripada ham wal hazan. Minta berlindung Allah daripada dua penyakit tu. Penyakit duka cita ni, penyakit ni ia penuh perasaan. Melemahkan semangat. Kita orang Islam tak say lemah semangat. Orang masa nak kerja sama. Dan duka cita mula ada using. Duka cita itulah mendatangkan penyakit. Penyakit zahir ni mai daripada penyakit duka cita pun tak sikit. Nabi dilarang, fala ta'sa. Jangan kamu duduk berasa duka cita, rasa hina dengan ke atas kaum yang kafir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lalu tiup air umum. Dia kata umum. Dia kata innal ladzina amanu. Sesungguhnya orang beriman. Katanya ni orang Islam lah ni, orang beriman betul Islam. Ibn Katsir dia kata orang ni orang Islam. Sekadar kata beriman zahir sebagai orang muslimun. Walladzina hadu, dan puak-puak Yahudi. Hadu ni Yahudi. Wassabiun, dan orang-orang yang paling sabi ni, orang yang gapa dia banyak tafsir. Kata setengah satu taifah daripada Nasara, kata setengahnya taifah daripada Majusi, kata setengah orang tak ada agama. Pentingnya hak bukan Yahudi dan Nasara lah sabiun, agama sesat belaka. Wan Nasara, dan orang-orang Nasrani. Semua tu man amana billahi wal yaumil akhir. Sesiapa yang beramal, yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, wa amila salihan, dan beramal salih, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Waktu kalau siapa beriman kepada Allah, Islam pun tamada pun, Yahudi sendiri, Nasara, Sabiun pun, siapa beriman kepada Allah Ta'ala, orang itulah orang yang wal maksud anna kullu firqatin amanat billahi wal yawmil akhir wa huwa al mi'ad wal jazaa yawmal din wa amilat amalan salihan wa la yakunu zalika kadzalika hatta yakuna muwafiqan li syari'ati al muhammadiyah ba'da irsali sahibiha al mab'uts ila jami' thaqalain. Faman ittasafa bidzalika, tak kira asal dia Yahudi, asal dia orang Islam, asal dia ya Nasara, asal dia Sabiun, siapa bersifat belah tu, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sifatlah nak sifat amana
dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beriman dengan Allah dan beramal saleh. Beriman dengan Allah, beriman dengan hari kiamat dan beramal saleh. Asal tak ada kira. Asal buza ke asal apa dia beriman supa belaka. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka tidaklah takut ke atas mereka itu dan tidaklah mereka itu duka cita lagi. Tak takut nak pergi, tak duka cita bagi hak tinggal, kata setengah ulama tafsir kat tu banyak. Nah, dak lagi tak takut, sebenarnya kita takut tak tahu ni kerana lah kubur ni. Ngaji. Tapi takut situ asal dia pergi sorang. Tak harap ni kadang-kadang pergi sorang tak takut. Sama telah duduk lalu kubur ni nak pergi sorang lah mana tak takut. Tapi Allah Ta'ala perakan ni. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak takut kan. Mati tak takut. Sebab apa? Sebab dia amana billahi wal yawmil akhir. Dia beriman dengan Allah, tuai dia. Allah tuai ialah hidup ni, tuai ialah kubur, tuai ialah akhirat. Supaya Allah Ta'ala tu ada cara takut apa? Tu dia. Hari kiamat, hanya nak pergi hari kiamat. Dia beriman dah pada hari kiamat kata kenalah ni. Tak ada apa, tak kena takut. Fala khaufun alaihim. Walahum yahzanun, dan dia tak ada duka cita dia tinggal anak bini dia tak duka cita sebab dia beriman pada Allah. Orang beriman pada Allah, anak pinak dia tu Allah Taala jaga. Itu dah. La ilaha illallah. Comelnya. Siapa tak saya takut dalam akhirat, beriman pada Allah, beramal saleh. Orang ni tak takut. Kadang-kadang tak apa. Allah Taala sekalian dia beriman dengan Allah dah. Allah duduk dengan dia tu, apa dia nak mati, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla khaufun alaihim walahum yahzanun alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahu akbar. Malaikat penuh-penuh mari. Nah, kita tak nampak sebab apa? Sebab dia pergi ke alam lain. Nampak ni alam zahir. Kita duduk alam zahir nak nampak bagi alam batin, alam kubur tak boleh nampak. Kita kena duduk dalam kubur dulu baru kita nampak bagi alam kubur. Ni Allah Taala kuasa lah buat jadi kita tak nampak tu. Nah, amalannya dia pergi duduk dalam kubur dia, malaikatnya, gapanya, luahnya kuburnya. Tak nampak belakang tu. Bagailah tu bagai nak wicai tak boleh dengan akal tu. Bagai hak Quran ayat, bagai yang Allah Taala buat dalam sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Perjalanan yang Allah Taala atur alaning dan tidak berubah dah. Peraturan alaning belah tulah. Tak berubah dah. Ya, alhamdulillah, syukur kepada Allah, alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Kita tu berdoa semua kepada Allah Taala, tasawuf kita tu khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sebab dia tu kena duk pergi satu alam lagi. Dah, la ilaha illallah. Allah Taala kuasa semua. Kita pergi Mekah kita takut dah, jangan pergi ke lain. Kalau seorang takut, tapi kan kita pergi mama tak apa. Ni duduklah kubur, apalah tak takut. Takut cerak. Tapi Allah Ta'ala perakan, jamin katanya, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah Ta'ala jamin. Tak ada dah sifat takut. Siapa dekat nak mati, aning belakang. Kalau tak mati ni takutlah. Tapi kalau kafir, hak tu lah duk berjeleng lidah-lidah. Sebab dia takut sungguh-sungguh. Orang Islam tak. Pergi yang tenang-tenang. Terutama puak-puak al-muqarrabun. Fa amma in kana minal muqarrabin fa rauhun wa rihanun wa jannatu na'im. Senak dia pergi. Tenang mati. Tak ada susah, tak ada gesah, tak ada berapa orang yang Allah Ta'ala perakan kata fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Allahu akbar.
Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Laqad akhadna mithaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusula. Ya Allah Ta'ala cerita kepada kita bagaimana Allah Ta'ala buat perjanjian dengan puak Bani Israel. Tadi royak puak Yahudi Nasara, kalau munggak tak ada berjalan bagi Tuhan turun ke mung, Tuhan turun kepada Nabi Isa, Tuhan turun kepada aku, hak Tuhan berlaku, maka tak ada alam mung ni, tak ada alam, tak ada la syai' mung ni. Saya pada ilmu, ada ilmu. Buat ya siapa kalau dia pakai jubah, ada ilmu buat dia. Tapi ilmu tak ada faedah sebab dia tak ada tuqimut Taurat wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum, ya tak. Tidak ada kelulusan bagi manusia mereka beriman dengan Quran. Hei orang Yahudi, hei orang Nasara, berimanlah dengan Quran, berimanlah dengan kitab Allah Ta'ala diturun kepada kamu. Hei jin Nasara, hei jin Yahudi, berimanlah dengan Al-Quran sebagai kitab Allah yang diturun dari Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin. Laqad akhadna mithaqa bani Israil. Sebut Bani Israel ni acak Allah Ta'ala sebab dia ni merupakan satu keturunan yang Allah Ta'ala beri melia ke dia. Nabi Yaqub ni Tuhan melia sungguh. Israel ni Yaqub lah. Bawa mari Nabi Muhammad ya puak dia punah dengan sahabat Nabi Muhammad, maka puak dia punah rusak. Belum tu melia dia. Nabi yang gadah-gadah puak dia mari Nabi. Puluh-puluh Nabi, ratus-ratus Nabi daripada Bani Israel, pada cucu Nabi Yaqub. Lalu itu Allah Ta'ala kata, laqad akhadna mithaqa bani Israil, sesungguhnya kami telah mengambil janji dengan puak Bani Israel, dan puak dia pun janji kata nak taat sungguh kepada Allah Ta'ala. Wa arsalna ilaihim rusula, dan kami utus kepada mereka itu akan rasul-rasul, banyak orang rasul Bani Israel. Tak apa orang Arab 3 orang rasul. Banyak orang Arab. Bi Ismail tu pak asal kok nun juga Bi Ismail. Laki jadi boleh kecik Arab. Nabi Ibrahim tak ada kecik Arab asal tu kata. Ismail bawa pandai kecik Arab sekak ya puak Jurhum mai hidup saing dengan dia, ya pandai kecik Arab. Boleh dah tu anak orang Arab ke apa. Daripada Fuad Kaldaniyin kat sebelah Iraq. Orang Arab siapa learning dalam Islam, orang Arab tak lebih pada 20%. Ya, orang Islam orang dalam dunia ni orang Islam, orang Arab, orang bakok Arab sungguh. Dalam 15% siapa 20% ya bakok Arab sungguh. Lepas tu 80% lagi tu orang puak pesen kita ni. Pesen Cina, pesen Afrika hitam, pesen Amerika, pesen Australia, pesen Melayu kita ni, Indonesia, Malaysia ni. Ratus juta dah kita ni pesen kita. Baik itu menurut statistik sungguh orang bakok Arab di kalangan orang Islam zaman learning pun tak sampai 20% orang bakok Arab. Orang Arab sendiri tu kadang-kadang bukan bakok Arab, kok Jazair, Barbari pula. Sebab tu sikit orang Arab. Bani Israel pun ada bagiannya masuk Islam. Puak-puak Bani Israel. Yahudi pernah masuk Islam ada. Nasrani masuk Islam. Orang ikut rupa lain banyak masuk Islam. Duk mahayalah banyak orang. Puak-puak mata sabung. Itu bukan Arab. Tapi Islam. Molek Islam lebih pada sesungguh orang Arab lagi. Lebih pada sesungguh orang Arab Islam dia. Sungguh. Orang Turki bukan Arab. Masa meretah kuasa Islam ratus-ratus tahun. Orang duk khidmat pada Islam. Bukhari bukan Arab, Bukhari. Muslim bukan Arab. Si bawah bukan Arab. Puak-puak daripada Tirmizi bukan asal Arab. Bukan Arab lah. Habis tu kata cuma bukan Arab demo tu dia dekat-dekat negeri Arab. Kita ni jauh sikit jemeran.
Habis tu tak ada orang Arab dunia, orang Indonesia, Malaysia ni nak dunia berasa kata tokoh Islam. Oh, susah orang. Tak ada sejarah Pak Ita ni. ASEAN ni tak ada tokoh yang siapa ada orang Arab boleh terima, tak ada. Tak apa Bukhari orang Arab boleh terima. Albani baru-baru ni Arab boleh terima, bukan orang Arab Albani. Orang Arab boleh terima. Tu kita ni orang Arab boleh terima kata nak kana. Nak besar nak cucu kita. Kita nak kata Arab tu kita buat doa hatta orang Arab. Doa mustajab kita, recak guru orang Arab tu. Orang Arab dia baca doa tu lah ni. Tu jadi kita nak jadilah tu. Kita nak buat jadi orang Arab boleh terima kita. Kita bukan orang, tapi ingat malah orang Arab apa persennya? Hak Islam ni. Tak apa 20% orang Arab. Apa kita duk rasa segar-segar? Kita boleh khidmat pada Islam. Bila kita Allah Taala beri taufik kita semua. Duk di Tuhan beri taufik. Nah, tu dia. La ilaha illallah. Karya kitab-kitab bahasa Arab, orang Arab boleh baca. Sebab tu saya nak orang Arab mengaji diri kita. Saya buat mahawiyah lain, orang Arab mengaji diri. Bukan apa dak. Nak balas budi orang dia mai duk ngajar tu nenek moyang kita dulu. Ngajar Syekh Muhammad kita dulu, Syekh Daud. Ngaji orang Arab belakang pun. Lah ni kita nak ngajar nak cucu tok guru Syekh Daud. Kita nak. Jadi kita nak jadi gitu. Nah, puan bagi dah puak ya mari dah. Mari dak ngaji dah Pak Ita banyak dah orang Arab. Nah, lepas tu kita mau jadi bahasa besar hati sikit, jangan jadi nampak perih berdakwah. Kita ni perih nak jadi sepaya dengan itik dengan orang Arab. Orang Arab mari mula nak terus ubah baring lalu. Bahasa kata dia Islam kita ni bukan. Tak kena belah tu. Terlatih orang kita tak kena lah tu. Kita kena bersaing. Bersama boleh kacak. Diri sama tinggi, duduk sama rendah. Jadi belah tu. Hak sungguh apa belah tu. Buat kita, kalau kita tak ada ilmu sutai tu, buku tak ada ilmu, tak ada buku galai, tak ada ilmu, tak ada apa. Dan kita pergi negara, jaga nak suruh orang lain di email. Kita di email, mau tu makmum, baca tak sedap apa kita tak. Ada. Tu jadi kita nak jadilah tu. Jadilah tu. Kita ada kebolehan Allah Taala Allah Taala tak syarat. Rasul ya syarat garak. Khalifah syarat pada Quraisy. Sesungguh tu pun tak ada kuat dalil. Adapun nak khidmat bidang lain-lain boleh nak khidmat. Asal ada ilmu. Ngaji sungguh. Faida insya-Allah taala. Laqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusula. Rasul ni kebanyakan bukan orang Arab. Rasul kebanyakan bukan orang Arab. Kullama ja'ahum, tiap-tiap kali datang kepada mereka itu rasulun oleh rasul, bima la tahwa anfusuhum, dengan perkara yang tidak selarah dengan hati mereka itu, tak selarah dengan hawa nafsu dia. Wari bagai belawai dengan nafsu dia lah, belawai dengan pahami dia. Rasul dia wari bagai lah tu Tidak itu tak ada faedah rasul. Rasul-rasul ni Tuhan hatta dia nak suruh baiki bagai tak kena, suruh bersih bagai cuma, betul bagai belok. Payah tak saya betul belok dia nak turut rasul, saya betul belok padahal belah tu tak kena. Dia dengar orang ngajar kena yang ngajar supaya dia. Jadilah tu nak murid hukum untuk guru. Tak kenalah tu nak murid, tak kenalah tu. Nanya berasa kata dia tu kena. Dia dengar tu guru ngajar supaya dia sedap tu guru ni ngajar supaya dia. Kalau belah tu tak ada faedah mengaji. Kita saya betul bagai belok. Hak kita belok dan kita betul. Aning berturung mala tahwa anfusuhum tu fariqan kazzabu, satu puaknya kazzabu. Bukan ni tak bisa temulah ni. Yalah tu lah. Tak bisa dengar tu nenek moyang ngajar lah ni. Ngajar apa lah ni tak serupa dengan orang dulu. Tu ialah ni puak ni. Sebab apa? Sebab tak cocok dengan barang hak dan nafsu dia tu. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. La ilaha illallah. Naqadu tilkal uhud wal mawathiq wattaba'u ara'ahum wa ahwa'ahum. Dia tinggal ajaran Allah dan Rasul, dia ikut hawa nafsu dia. Pak tak masuk dengan hawa nafsu dia.
Gong genai dia kau lain, gong genai rasa kau lain. Ya tak saya turut gong genai rasa. Nak turut gong genai dia. Tak ada pedah turut rasa lah tu. Kita tok guru ke kita nak murid kita ni orang panggil orang ramah ke kita rasa, ya rasa ke kita rasa kena kira situ. La ilaha illallah. Itulah penyakit. Fariqan kazabu. Tak apa lagi sekadar tu. Wa fariqan, dan satu puak lagi, la ilaha illallah. Lah mana? Yaqtulun. Bunuh Rasul. Siapa tangga tu demo? Kita ni tak ada kena bunuh mana puak rum kita ni. Jauh teruk pada puak-puak ni. Puak ni setengah tu. Bukan sekadar bakit bohong tak, bunuh. Puak Bani Israel yang mana kena bunuh dia perkara dengan puak Rasul sendiri. Bunuh mati kakong. Ada kata Rasul ni tikai tak masuk dah. Zaman dulu tu jadi Rasul kena tikai masuk. Tak kena lah tu. Nah, tu dia. Rasul tikai masuk, tikai batu. Nah, tikai daging tak masuk apa. Nah, tu dia. Subhanallah. Benalah tu. Benda yang silap faham banyak benda. Rasulullah sendiri pun pegang darah merah tak ada. Tak masuk dak. Cuma tak kena dia mata dia. Tuhan jaga tak kena. Remah batu tak kepala dia tak kena. Dia bangun pergi dulu. Kalau kena kau tak berceluk sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan bahasa orang beramal dengan ilmu kebal. Ilmu kebal tu satu ilmu suku pula. Tak sakut dengan iman dengan Islam. Kafir pun kadang-kadang yang beramal macam tu ada sebab jaga dia. Sunnatullah. Ya sunnatullah. Nalah tu tak boleh. Ya ada tak apa tahwi. Tahwi itu mayan kepada orang manusia dalam dunia ni. Tapi Rasul dia bukan jalan tu. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan begitu. Bukan beramal tak sewa orang berdiri celuk tak. Beramal ni nak jadi ada cahaya, boleh jalan turut cahaya betul hidup tu beramal. Nak mati bila kerja dia, kita tak boleh nak ku mati. Nah, dia mau nak berdiri masuk tak masuk tu kerja dia. Berdiri kena tak kena kerja dia. Kerja Rasulullah, kerja Allah Taala tu. Nah, oleh itu maka Rasul zaman dulu beberapa banyak waqatslihimul anbiya bighairi haq, dan mereka itu membunuh nabi. Banyak anbiya, bukan seorang nabi tak kena bunuh, banyak nabi dengan tidak ada kebenaran. Fariqan yaqtulun, bunuh tu. La ilaha illallah. Oleh itu maka kita kena sungguh la ilaha illallah. Ya wak apa ya wak? Ya wasata. Ya tak ada kira lah nona. Lalu tu Allah Taala kata wahasibu alla takuna fitnatun. Dan dia suka katanya benda tu tak ada timbul fitnah, tak ada jadi bahaya gapo. Fa'amu wa sammu, maka jadi buta dan tuli lah buat dia tu. Jadi buta dan tuli dengan sebab dia bunuh Rasul. Bayar dustakan Rasul. Dia ada wasa tamada suka main geger gi tapa Rasul, gi jajak Rasul klik mai suka. Hasibu alla takuna fitnah, do wasa tak ada gapo bagi tu. Fa'amu wa sammu summa taballahu alaihi, kepada Allah Taala terima taubat dia. Allah Taala terima taubat dia dengan sebab dia nak taubat pada Allah Taala. Lepas tu summa'amu wa sammu pula, buta tuli pula, kathirun oleh kebanyakan minhum daripada mereka itu. Jadi gitu, dia jadi buta tuli, tergelar timur dalam sesak. Na'udzubillah min dzalik. Dengan sebab ia deraka pada Rasul, dengan sebab ia deraka pada Allah, dengan sebab fitnah. Dia suka tak ada fitnah, dia rasa tak apa. Kata huduh kata guru dia rasa tak apa. Padahal benda tu jadi bawa pada amu wasammu, buta dan tuli. Jangan kata huduh kepada orang kerja Islam sama sekali. Jangan sama sekali. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah Ta'ala tu sangat-sangat cerah,
sangat-sangat melihat barang yang puak-puak dia ada buat gapo tu, Allah Taala sangat melihat. Oleh itu maka kita tu marilah takut pada Allah Subhanahu Wa Taala yang amat melihat kepada apa semua perbuatan kita, dan supaya kita selamat daripada bala Allah Taala dan azabnya. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Satu ele daripada Tok Imam Masjid Darul Huda pada hari Sabtu ni, tanggal 29 Minakum, ada buat makan kenduri untuk kita kumuk duit untuk buat masjid, untuk belikan tanah wakaf.อันนี้นะเรสเซียนะมัสยิดดารุลฮุดารามงในนามคณะกรรมการมัสยิดดารุลฮุดารามงมีความยินดีขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมรับประทานอาหารและร่วมบริจาคการกุศลเพื่อหารายได้สมทบจัดซื้อที่ดินวากาฟต่อเติมมัสยิดซึ่งต้องใช้งบประมาณทั้งหมด 1,500,000 บาทถ้วนวันเสาร์วันที่ 29 มีนา 2557 ตรงกับวันที่ 27 จามิดอัลอาวาด พ.ศ. 1435 ตั้งแต่เวลา 8 จนถึง 20 นาฬิกานะมัสยิดดารุลฮุดาแบบนี้อินชาอัลลอฮ์ini daripada Imam Abdul Aziz kita. Assalamualaikum. Satu lagi วิทยาลัยอิสลามศึกษาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและชมรมสตรีมุสลิมขอเชิญร่วมเสวนาทางวิชาการเรื่องรู้เท่าทันดุนยาอาคิเราะห์ปลอดภัยโดยอาจารย์เวอัดนานเวดริอุสมาราชนิยมดำเนินรายการนะวันอาทิตย์ 30 มีนา 2557 เวลา 8:30 จนถึงเที่ยงนะ 12 นาฬิกาณหอประชุมเชคดาอูดอัลฟาตอนีวิทยาลัยวิทยาศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเนี่ยada itu dah seminar di Mu'ab Tani dah tepat 30 hari 30 hingga jam 8.30 hingga sampai pukul 12 boleh acam we adanan bedre
dua LR pada hari ini insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Marilah kita lihat beberapa pengajaran yang faedah pada kita mengenai dengan nasihat ad-dinun nasihah. Bahasa nasihat yang berguna ni sekurang-kurangnya ada 5 syarat penting. Nah, barulah boleh jadi nasihat. Satunya iaitu ikhlas pada Allah SWT. Kita baca dah mula-mula dah itu. Niat ikhlas dan bersih hati hadap orang kita nak nasihat. Yang keduanya lemah lembut dalam cara dan sopan dalam bahasa. Tak boleh nak pakai bahasa yang kerah-kerah kasar. Lemah lembut dari segi bahasa dan sopan ada akhlak dari segi siapa suara pun kena pakai nada suara yang lemah lembut. Di antara dalilnya kita dengar Allah Ta'ala rakyat dalam Quran dia muka 30 tu dah. Kita pergi pada muka 30 dah. Setengah daripada selain itu Allah memerintah Rasulullah SAW mengajar umatnya supaya bercakap dengan sebaik-baik perkataan dalam rangka nasihat kepada yang lain, terutama pada orang yang belum memeluk Islam. Nak kerah tak boleh, nak kecek wak jadi tak hak tak boleh. Kena lembut. Tengok Allah Ta'ala kata auzubillahi minasyaitanir rajim wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan innasyaitana yanzaghu bainahum innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Allahumma inni a'udzu billahil azim wajhil karim sultanil qadim minasyaitanir rajim. Maksudnya katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman. Yesus kata beriman. Kata hamba-ku yang beriman yaqulul lati hiya ahsan, supaya mereka berkata dengan kata-kata yang amat baik kepada orang, terutama yang menyertai Islam. Orang menyertai Islam, menyertai kita, jangan kecek derah, jangan kecek kasar, jangan kecek huduh dengan dia. Yaqulul lati hiya ahsan. Ahsan ni tak ada arah. Allah Ta'ala wari ahsan. Bahasa Arab ni yang panggil isim tafdhil. Hak yang molek sekali kita nak kecek dengan orang. Kewajipan kita. Kita ni bakal kecek molek kurang, bakal tu tak banyak bakal kecek molek. Banyak ke bakal kecek tak molek belaka. Kau saya rapat, kau kecek tak molek. Saya rapat. Kalau kau benar-benar kau kapung-kapung, mari dana khubah, dia panggil khubah ledah, dia tak panggil orang. Ya dia panggil kalimah huduh-huduh tu kat mulut dia, pasuka buat dia. Bahasanya saya rapat lah dia tu. Dia kecek macam tu. Salah dak zaman dulu kan. Salah gapo tak temu tak bau buat dia. Kalau salah ni dia kata, mari di mana tok guru. Ya tajuk lalu kalau mari salah. Sama telah orang kita ni tak ada arah sungguh. Bawa ada kecek sejuru seorang dua kak. Mula tak start duduk orang lain. Mula nak lari lalu kedai kopi tak ada orang kalau habis kecek berjuru-juru. Nak cari kedai kopi orang banyak, cari kecek tak juru. Kat hurung demo yalah masyarakat lalak buat kita ni. Sangkum melangwan ya panggil. Nauzubillah. Tempat najis dan hurung situ. Nauzubillah min dzalik. La haula wala quwata illa billah. Batulah
Kita ni berapa banyak saya biasa dengar dia, oh dia tu kecak juh. Jadi jarang temu orang kecak juh ni. Tapi gak banyak kau orang pujilah. Dalam 100 orang ada seorang dua kecak juh lembut. Tapi gak kalau dia salah sikit sebanyak, orang pakat kata kecaknya kira juh, padahal orang lain pun salah. Kena hak kecak juh salahnya kata, oh kecak juh sedap tapi waktu tak ada. Padahal tu salah sekali dua kali ya. Ya kecak juh tu malah dah lah. Dia salah sikit sebanyak, tiap-tiap orang hak kecak tak juh kau salah banyak lagi. Jadi silap for kita mai dok kira benda tu. Sebab kita tu kurang temu dengan bakal kecak juh. Sebab tu kita hajarlah puak anak kita kecak juh. Kan zaman dulu kok kau jadi tok guru kau kecak tak juh, zaman dulu ada kena buat. Jadi subhanallah lah. Jadi subhanallah, tak boleh buat contoh kecak juh. Tok guru kita zaman dulu-dulu jarang tok guru hak kecak juh. Banyak ke kecak biasa tak juh. Nauzubillah min dzalik. Allah, kita pun nak lari tak boleh lah benda lah tu, nauzubillah min dzalik. Ahsan ni bukan mudah. Yaqulul lati hiya ahsan. Allah lah mana ahsan. Paling baik sekali kena kecak. Terutama orang menetai kita. Kita kalau menetai tak boleh kecak asam. Main-main ludah. Berapi lah ludah. Tak boleh jadi Islam kita. Buku lah ni tak ada Islam kita. Buku kecak tak ada Islam kita. Tak ada Islam. Rahsia gapo boleh jadi tak juh kecak? Inna syaitana yanzagu bainahum. Ning ibu dia hak tua kecak tak juh, ning ibu ya. Sesungguhnya syaitan tu sentiasa menghasut di antara mereka orang-orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Tafsir ayat yang kata di antara orang beriman orang tak beriman, syaitan mari jadi tua galak tak sewi duk sekali dua ni. Takut hak tak beriman. Takut orang beriman jalan kewajipan dakwah orang tak beriman. Jadi syaitan sekat semua dua ni. Bahawa kita pun nampak tak camai tui ludah dia ludah. Nampak tak? Ni ajaran kita zaman-zaman dululah tu. Saya kesian juga ajaran ni, saya cek mari dana ni. Ya mari dia asal kita lemah. Kita lemah. Demo benih lah pasalnya kekuatan. Jadi jangan masuk dekat. Jangan masuk dekat dia. Sebab kita tak ada eran. Punya duduk jauh. Saya temu banyak kok pangar kok mana. Temu nampak tak cara. Ya, tui lalu. Dia kata hudah-hudah lah dia kata. Saya kata kita ning. Sebab inna syaitana yanzagu bainahum. Bainahum sini ada setengah kata sama-sama orang Islam. Ada setengah bainahum di antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Celah tu syaitan banyak. Ya tak sewi temu orang Islam dengan bukan Islam. Terutama kalau temu nak dakwah tak boleh. Kalau nak balah amalah masuk pas syaitan. Temu untuk nak balah. Temu untuk nak pakak pegang muka. Pakak hina muka. Pakak tembak. Tika berdek. Tak ada rasa. Ni kita nak dipukul rata tak boleh, tapi banyak ke itulah tu. Ada hak biasa yang kena pada tepat, ada hak biasa tak apa kena pada tepat. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Allah takutnya ya Allah. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang amat nyata kepada manusia. Bainahum sini, walaupun tafsir semua ulama katanya di antara orang Islam dengan orang kafir, kita boleh tafsir umum lagi sini. Di antara adik-beradiknya, di antara suami isterinya, di antara pak dengan anaknya, dia tak ada semua. Dia tak sewi kecap molek. Astaghfirullah wa atubu ilaih, tak ada arah nak. Buku kecak tak malaknya
Innasyaitana yanzaghu bainahum innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Ini buku ya. Dan kita tahu buku seni. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Wasa nak naik api. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Kalau ngak anak ni ya goleknya dia tu dia orang panggil apa? Letak harapan tinggi berdoa. Kalau ngajar anak tak suka ngajar orang luar. Yang ngajar sekali nak panas selalu dah. Buat tak pandai kalau dua muih lu dah. Ya panggil tak pau tinggi berdoa dengan anak. Kalau orang luar tak apa, tak anak tak apa, orang luar ngajar anak, ngajar orang luar tak anak tak apa, mengajar anak ni panas lalu. Mula mari berkali tiga mula baikai maki selalu dah ke anak. Nah, alah tu lah. Umat Islam baca ayat ni molek. Ayat suratul Isra 53. Baca ayat ni. Tuan nak kita kacak hudah dengan semua orang, syaitan tuan ya. Tak boleh kacak molek, tak ada nak buat. Tak boleh kacak molek. Manis tak ada nak kacak dah, bahasa apa hudah. Suara pun kasar. Kacak dengan orang kafe baik, apa baik. Payahlah orang kafe dengan orang Islam pun kena kacak molek. Umat Islam berakhlaklah segi kacak. Hak ning kita boleh puji orang bahasa Thai pun boleh. Dia kacak molek. Hak molek lah, tak molek duk tak panggul lah ni tak molek tu. Nah, duk tak panggul lah geng tu dia pakat jadi menatai belaka dah. Dak itu lek ni menatai belaka. Dalam negeri Sia tak ada dah orang. Semua kelaipan sat mut le dalam negeri Sia lah. Nah, duk meratah kita ni jadi menatai duk meratah kita lah ni. Pasal fuak tu duk ayat tak menatai dah. Jadi menatai belaka lah ni. Negeri Sia ni tak ada dah orang tak ada menatai belaka. Demo tu duk maki baju ni, maki baju ni, baju cat ni, maki baju. Semua pakai di menatai belaka. Jadi kita ni duk jadi buah meratah menatai lah ni. Nah, tu jaga molek. Ya tak ada arah ya dunia. Hadahumullah, minta itu habaki dia. Itu habaki buat dia. Nah, habaki kita habaki dia. Ya asal juruh dia mana kacak molek juruh kerap kah molek. Tapi bawa masuk syaitan, ya syaitan ya pun ada juga syaitan ya. Man masuk man dah buat lemah tu. Jadi jahat. Nauzubillah minna. Kacak tu menatai. Ni buat menatai ni. Man belaka. Yang man ni sia kacak menatai man. Nah, ya tak ada kata tan หรือ kau หรือ kun dak. Ya pakai tan nama tu ya pakai ambil man selalu dah. Menatai. Nah. Ya tiap-tiap orang tu kata kepada gulawan tu menatai belaka. Dia tak ada orang seorang habuk. Astaghfirullah wa atubu ilaihi hadahumullah wa iyana jami'an. Semua tu bukan jalan keluar. Nah, bakal bahasa huduh cai bahasa. Nah, orang panggil Allah, kita nak katakan nak tahu. La haula, bukan tang ok, ไม่ใช่ทางออก bukan ทางแก้ bukan วิธีแก้ปัญหา bukan ทางออก nah, tak ada. Itulah ajaran Allah melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita orang Islam nak turun ni. Qul li ibadi lahna yaqulul lati hiya ahsan. Nabi Allah Taala suruh Nabi. Allah Taala suruh ni tapi melalui lidah Nabi. Allah Taala suruh qul. Allah Taala suruh Nabi kata li ibadi bagi hamba-hambaku semua tak kira Islam kafir. Kalau kata orang Islam khususnya boleh. Yaqulul lati hi ahsan. Sebab innasyaitana yanzaghu bainahum innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Kalau kita kacak tak molek tu, celah kata kita jadi jera kepada syaitan tu. Kacak dengan isteri pun jalan, kacak dengan anak pun jalan, kacak dengan orang luar pun jalan, kacak dengan orang Islam pun jalan, kacak dengan kafir pun jalan. Sebenarnya Islam tidak pernah ada beri peluang kacak huduh dengan pia pun. Sehingga dengan satru pun kacak molek juga. Sahabatlah dengan hak kita kasih isteri kita, anak kita, sahabat kita, tok guru kita, nak murid kita.
tu. Hak tu hak kasih tu tak kena kecak dah. Hak tak kasih pun kena kecak molek. Mengenai sikap umat Islam terhadap orang-orang yang bukan Islam khususnya, dan walaupun yang menyakiti umat Islam sekalipun, apalagi terhadap sesama Islam, nak kecak molek, iaitu apa? Yaqulul lati hiya aqwam hiya ahsan. Ani ajaran Islam ni. Hei orang Islam ni lah ajaran Tuhanmu. Hei orang Islam, hei orang ngaji, hei orang tak ngaji, hei jin Islam, inilah ajaran Tuhanmu. Yakni hendaklah mereka berkata dengan sebaik-baik perkataan. Nak murihlah setara mana pun kena kum ke telak kecak molek tu. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma inna 'alal qawli billati ahsan ya Allah. Allahumma inni 'alal qawl billati ahsan ya Allah. Allahumma inni 'alal qawl billati ahsan kama amartana ya rabbal alamin. Allah ya Allah. Kerana melalui percakapan di antara satu sama lain sering dihasut oleh syaitan yang selalu musuh umat Islam yang amat nyata, supaya berlakunya pertelingkahan, perkelahian, permusuhan di kalangan mereka. Lagi tak perah, lagi tak berdarah, dia jadi gitu. Tengok 3-4 bulan dah, dia tak darah dah, cuba darah habis bakat duk naik weti ku. Selagi tak perah, syaitan tak tinggal. Yang hidup cuik telinga kata, cuik telinga buat ni santu sani, cuik telinga kalau habis dengan dia lah ni, kalau dengan puak tu belakang. Nah, puak-puak apa dia apa yang panggil puak-puak beseng, semangat-semangat bukan kajaan tak kajaan pun, syaitan lagi garis bih lah ni, berat nerisia lah ni, tahu jalan keluar, tak ada nampak tang up hari ni. Semua tu pakat kena sakcang belakang. Mung sakcang kan, aku sakcang kan, pakat kena laknat belakang. Pakat kena laknat belakang. Pakat supaya ada pakat ada menatai belakang. Tak ada orang tak ada menatai lah negeri lah ni. Auzubillah. Alhamdulillah orang Islam ada ajaran molek. Hei orang Islam, jangan jadi seperti orang ialah tu, jangan jadi. Kerana itu adalah jera pada syaitan. Jera mangsa kepada syaitan. Atau sekurang-kurangnya tidak ada faedah atau tidak mencapai tujuan melalui percakapan itu. Kurang-kurangnya dia free kecek. Kalau tak timbul permusuhan, tak berkelahi, tak balah, tak timbul kecil hati mungku, tak ada timbul beci mungku, kurang-kurang tak ada faedah apa. Syaitan nak sekat tu tak apa dah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Rugi masa lama kita. Rugi masa lama kita. Ya dah laluh ni. Tak ada boleh jalan ayat ni. Fardu ainnya ayat ni bukan main-main. Supaya semaya juga ni. Orang masuk Islam, orang masuk syurga dengan sebab akhlak molek, banyak yang masuk syurga. Dan orang banyak masuk neraka dengan sebab akhlak buruk. Semaya jangan kira akhlak buruk, masuk neraka juga. Akhlak buruk. Batu fardu ain lah. Cak orang mesti kena kecak molek. Haram kecak tak molek. Kan main tak. Tak ada mengupak, tak ada apa pun. Sama telah masuk mengupak. Auzubillah min dzalik. Firman Allah Taala lagi, ini ayat khusus, ini ayat umum. Wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qulu lin-nasi husna. Allah sedap sungguh ya kecek Allah Ta'ala. Hei umat Islam, qulu, hendaklah kamu kata linnasi kepada manusia ni husna, akan dengan Allah. Wa idh akhadha mithaqa bani Israila la ta'budu illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus salah wa atuz zakah.
Bagi duk tertib tular dengan semaya, zakat, kecek molek, tertib bagi tular. Sama ada di segi isi maupun di segi cara dan masanya. Molek-molek ni ada berhubung isi, berhubung cara, berhubung masa. Masa tak molek. Kita duk kecek dia tak adi, tak kesal bab masa. Kau hidup murih benar. Kau hidup murih tak usah kecek banyak. Cari jalan pelak hati asah duk syarah ya. Buat kau hidup murih. Terutama sewaktu bermujadalah dengan yang lain. Terutama kalau kita ada dialog, ada debate. Ada debate, bahasa baru dia panggil debate. Ada sewana, ada cerca. Nak kecek molek orang Islam kita. Kalau pergi ke cerca nak kecek molek dengan orang bukan Islam. Firman Allah Ta'ala kata, wajadilhum billati ahsan. Berbahaslah kamu dengan mereka dengan isi dan cara yang paling baik. Ni ud'u ila sabili rabbika, itulah ayatullah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Lepas tu wajadilhum billati ahsan. Mau'izah hasanah tak apa dah, tapi berjidal kena ahsan. Nak molek. Allah. Apalagi orang-orang berilmu. Kalau orang ada ilmu, kalau kita kecek bersekerah, kalah kita. Dan yang bukan Islam seperti ahli kitab. Ahli kitab ni orang ada ilmu tapi bukan Islam, kena molek lagi. Firman Allah Ta'ala, wala tujadilu ahlal kitab illa billati ahsan. Maksudnya janganlah engkau bermujadalah dengan ahli kitab kecuali dengan isi dan cara yang terbaik. Itulah ajaran Islam dengan ilmu lembut dah. Baik, lemah lembut, pakai bahasa baik. Tak ada suruh baikkan. Siapa dengan Fir'aun? Wa qula lahu qawlan layyina. Dengan Fir'aun, orang dia nak bunuh Nabi Musa, suruh kecek lembut juga. La ilaha illallah. Walau bagaimanapun sifat lemah lembut adalah besar manfaatnya. Sabda Rasulullah SAW, ini hadis sahih ni, Sahih Bukhari, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Allah, Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Maknalah ana, sesungguhnya lemah lembut ni tidak berlaku pada sesuatu kecuali jadilah elok. Jadi eloklah perkara tu. Dah kecek pasal lemah lembut, eloklah. Dan tidak ada sesuatu perbuatan yang tidak ada padanya sifat lemah lembut kecuali jadi rosaklah perbuatan itu. Nabi royak. Kalau besing Tuhan cabut lemah lembut, maka punah kerja itu. Nabi SAW sabda lagi, ar-rifqu ra'sul hikmah. Lemah lembut itu adalah kepala hikmah yang mendatangkan segala kebaikan. Kalau kita berasa nak jadi timbul molek, kita jangan kasar. Lemah lembut, payah tak patut, terutama orang baikan. Orang tak baikan tak jadi kerja pula dah. Hak baikan tu dia ada kerja sikit-sikit. Jadi kita ni jadi tak cukup syarat belaka. Hak baikan balas tu, hak tak baikan tak jadi kerja, jejak semua tak apa. Tu jadi susah. Nak capo orang berjuruh dengan tak baikan ni payah. Nah. Pada suatu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha melahirkan perasaan marah dan bersikap kasar dengan perkataan wa'alaikumussalam wal la'nah. Dia kata, satu hari Yahudi mari risalah ke Nabi. Nabi duduk Siti Aisyah lah. Atau Nabi duduk tak jauh dari Siti Aisyah. Siti Aisyah dengar orang risalah ke Nabi. Yahudi lah. Assalamualaikum. Dia tanya. Tak ada kata assalamualaikum tak. La tak ada. Bahasa Arab assalamualaikum ni Yahudi reti dah kata makna mati ke atas mung. Ya tak gitu. Minta doa nak Nabi mati lah. Mati ke atas mung. Siti Aisyah dengar. Dia jawab lu. Waalaikumsalam wal la'nah. Siti Aisyah jawab. Tak ada Nabi jawab dah. Tadi dulu. Ya orang Arum orang Tino ya Arum. Nah, masya-Allah. Nabi kata dia lah nah. Nabi kata ya Aisyah, mahlan ya Aisyah. Kau jangan kasar, jangan kasar.
Nabi khabar barang tu, bukan Nabi tak khabar. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Nabi kata. Nabi lari Aisyah, sungguhnya Allah suka kepada lemah lembut pada semua urusan. Walau orang buat jahat kita pun, kita kena lemah lembut juga kena. Ai susah sungguh. Islam ni masya-Allah sungguh. Hadis sahih ke? Ahsin man asaa ilaik. Hadis sahih. Buat baiklah kepada orang buat jahat kamu. Mana hadis Melayu lah ni. Hadis Melayu ni sutrik yang kata kita ni tak buat jahat ke demo. Kalau demo tak buat jahat kita dulu. Tu Melayu habis gaya tu. Comel habis hawa dah tu. Nah, rokok dah comel. Nah, kita tak buat jahat demo dulu. Kalau demo tak buat jahat kita tak buat jahat demo. Demo buat jahat kita buat jahat. Mana gitulah. Mana kalau dia masuk neraka, kita masuk neraka turut jugalah. Tu nampak tak kena hadis Melayu tu. Nah, Nabi kata buat baik olehmu kepada orang buat jahat kamu. Hei orang yang api tinggi, hei orang bekan, hei orang yang arum tinggi. Orang buat jahat kamu jangan gaduh buat jahat ke dia. Buat baik dulu ke dia. Kau doa ke dia lah hana. Aslahanallahu wa iyyah. Ya Allah baikilah kami, baikilah dia. Jangan duk kata hudah kat aku gini ya Allah. Tu buat baik dia tu, doa ke dia. Hadahullah. Tu hawi hidayah ke dia. Tu dah. Kalau orang kata hudah kita kata hadahullah. Aslahanallahu wa iyyah. Nah, baikilah kami, baikilah dia, pakat juru belaka. Ya tak kata hudah kita melaka kita ada tu, tepat hanya boleh kata takkan tak kata hudah kita ni bersih 100%. Kalau kita nabi susuk juga. Memang tak saya kata hudah kita tak ada nabi sekali. Nanti tak saya kata huduh kita sekabut nak muih kedai mana kata huduh. Tak boleh lah gitu. Nah kita ni adab salah. Walaupun bagi hak demo kata tu tak ada salah betul tu. Tapi salah betul lain. Nampak dah tu? Sebab tu kalau nak Nabi kata huduh ke dia, maka kita tak ada payah nak jadi bos lah. Orang dia kata huduh kita. Sedok bos siapa lah. Nah, doa ke dia. Ahsin man asaa ilaik. Hak ni sepatu Siti Aisyah ni bergaduh. Ni tanda katanya boleh jawab kalau orang yang kafir wi salah boleh jawab salah. Terutama kalau ya wi jalan molek, jawab salam molek. Assalamualaikum, nama Ustaz. Ya ada lah ni nampak wak. Ya nak baik dengan orang Islam lah rasanya. Mari jumpa. Assalamualaikum, nampak ya bukan Islam. Kita boleh jawab waalaikumsalam tak apa. Ada apa? Jawab. Harus. Terutama satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Nah, harus. Bahkan wisalah ke dia apa harus lagi? Satu pendapat. Nah, wisalah ke dia. Nah, terjumpa Assalamualaikum boleh tak? Terutama kepada orang bukan musuh. Ya bukan musuh. Sayang baik kita. Boleh salam. Ya salam pada kita jawab dia. Kalau kita nak wisalah ke dia pun kita bisa. Nah, hak jawab tu banyak tak ada khilaf. Hak wisalah tu ada banyak khilaf. Nah, wisalah. Jadi kita ni nak pergi kerah siapa tak seru salah sikit, tak saya jawab salah kafir tu dia nampak tak kena. Ajaran kita luah, bukan sepik supaya kita duk hadap. Nah, ini kalau kita buka Fathul Bari Ibn Hajar Al-Asqalani dapati dalam perbahasan dia sangat molek. Dia kata pendapat salah satu kumpulan daripada as-salafus salih mengatakan harus menjawab. Ambil ayat ni, hadis ni. Hadis kata Nabi jawab salah orang Yahudi. Apa ada tu? Tapi dia ni ya wisalah tak kena. Dia kata assalamualaikum. Sampai tu Nabi jawab waalaikum saja ya. Lepas tu nak pergi buat kaedah orang Yahudi, orang apa? Orang bukan Islam wisalah kita kata waalaikum saja tak boleh. Sebab hak ni Nabi jawab pada orang wisalah tak kena. Kalau yang wisalah kena apa kita tak boleh kata waalaikumsalamnya boleh. Ini alasan kepada orang yang mengatakan harus jawab salah orang kafir. Nah boleh jawab. Nah jangan kita sepik, kita duduklah alai luah. Kalau kita agama kita ni kena pada dengan alai ni. Dan itu kan orang kata kita agama Islam ni agama aupriak. Aupriak. Ya tak boleh juga nampak atas sepik. Padahal kita ni agama luah.
Nah, dan tak ada ayat Quran lagi. Tak ada hadis lagi. Tak ada ijtihad ulama. Apabila ijtihad ulama tak ada masalah. Ulama hak kata boleh pada, hak tak boleh pada ada. Dua-dua tak ada masalah. Tak pakai hak boleh lah. Sebabnya kita tengok pada zahir pun tak ada sebab kita tak sejawab ke dia. Sebabnya salah ni kita nak usaha belakang. Bukan kita nak usaha pada Islam saja. Kita bukan kita awak kereta sah kita patah. Demo orang bukan Islam awak kereta lilak-lilak tanggung tak kita juga. Tak ada mesti kata kereta tu orang Islam bawa baru kita nak selamat. Kafir bawa tak apa. Jangan dulu lilak-lilak kita lilak bertemu. Batas sah. Kita berjalan satu batas kafir Islam pun kita nak selamat kereta kita. Jaga kat kereta demo. Awak tak sebab batas sah. Nah, begitulah lebih kurang untuk buku risalah dah. Kalaulah ajaran Rasulullah mengenai sikap lemah lembut terhadap kejahatan orang-orang selaku musuh Allah yang sangat nyata, lemah lembut dengan Yahudi yang musuh pada doa nak mati Nabi itu, Nabi begitu lalu lemah lembut dengan dia, maka bagaimanakah pula dengan sikap terhadap sesama umat Islam yang kebanyakan perangai buruknya adalah hasil dari tersalah atau taksir. Kalau ia salah kita tu mula nak buku dah dia tak boleh lah. Orang kafir lagi nabil melembut. Bagaimana sama orang Islam? Ruhama'u bainahum. Kok mana? Orang kafir hak Nabi kata asyidda'u 'alal kufar. Tengok Nabi ni asyidda' Nabi. Tak ada syadid, sederhana. Tapi Nabi tak turut tu mana asyidda'. Asyidda' ni mana kata? Tak ada kata duk turut punggung dia. Tak ada. Tu mana asyidda'. Tegah. Bukan siapa nampak cara betul mata tak. Melainkan dengan kafir muharbi. Kafir harbi asyidda. Kafir orang Islam, kafir orang tak musuh itu apa? Bukan tujuan untuk berbuat jahat. Kalau orang Islam salah kita, bukan tujuan nak salah kita, goleknya lah. Begitu juga terhadap orang umum, orang kafir yang bukan Yahudi. Kita boleh buat baik dengan dia. Kalau dia tak ada musuh kita. Melainkan dia ada musuh kita, itu lain lah pula. Musuh kita tu musuh pribadi suku, musuh dengan agama tak boleh. Musuh pribadi supaya kita musuh sama Islam ni boleh maaf muku. Tapi kalau yang musuh dengan agama, tu kena kira. Atau saya musuh agama fiddin, tu bukan musuh pribadi bubuk tara kita. Sebab kita duk apa dia pagar kita bubung pagar dia, tu buku pribadi tak boleh, bukan musuh, bukan harbi. Nah, hak harbi ni musuh kerana agama. Yang malah dah. Oleh itu para ulama mengatakan tidak harus bersikap kerah dan berbahasa kasar dan dalam bernasihat yang boleh menimbulkan fitnah atau kejahatan. Imam Ghazali kata, wa amma takhshinu fil qawli ka qawlihi ya zalim ya man la yakhafu Allah wa ma yajri majrah fadhalika in kana yuharriku fitnatan yata'adda syarruha ila ghairihi lam yajuz. Imam Ghazali kata, adapun perkataan yang kasar dan kekerah seperti kata wahai orang zalim, kecak dengan orang, hei orang zalim, tak boleh kecaklah tu. Wahai orang tidak takut pada Allah, tak boleh kecaklah tu. Atau seumpamanya perkataan itu sekiranya menggerakkan atau menimbulkan fitnah atau angkara melampaui kejahatannya pada yang lain, maka tidaklah harus. Imam Ghazali saya ambil dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, supaya kita menjadi ada nampak rata-rata kita merajaah kita. Sekadar tu hari ni kita sekadar tu dulu dah. Mudah-mudahan kita ada baik. Kita akan mengaji pada minggu depan pula insya-Allah taala. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.